Okey, seperti yang saya telah maklumkan, kita akan mendalami sedikit malam ni tentang electrochemistry. Sebenarnya electrolysis merupakan sebahagian daripada electrochemistry juga. Cuma kita tidak akan fokus kepada electrochemistry, tapi kita akan lihat daripada aspek satu lagi jenis sel yang kita namakan sebagai vortex cell. Kita juga akan cover tentang electrochemical series. Jadi pada malam ni kita nak cover dua perkara lah, vortex cell dan juga electrochemical series. Di akhir sesi ini saya harapkan semua pelajar akan mampu untuk menghuraikan struktur simple cell dan juga menerangkan bagaimana sel tersebut berfungsi. Simple cell, vortex cell juga dikenali sebagai simple cell. Ada juga yang kadang-kadang pelajar akan jumpa dia juga dikenali sebagai galvanic cell. Kemudian harapnya setelah kita mendalami dengan lebih lanjut tentang vortex cell, kita dapat ataupun kita mampulah, semua pelajar mampu untuk membanding beza antara electrolytic cell dan simple cell. Kerana sekali imbas kedua-dua sel ni kelihatan serupa tapi sebenarnya dia adalah berbeza. Dan yang terakhir, kita akan membina siri elektrokimia. Walaupun pelajar telah diperkenalkan dengan siri elektrokimia daripada topik sebelum ni, daripada topik elektrolisis, dalam sesi kali ini kita akan melihat bagaimana sisi elektrokimia dapat dibina sekiranya kita diberikan logam yang tidak kita ketahui. Jadi dengan menggunakan pengetahuan elektrokimia, kita dapat mengagak kedudukan logam-logam ini di dalam siri elektrokimia. Dan dengan menggunakan siri elektrokimia juga kita dapat meramal tindak balas yang mungkin berlaku antara larutan garam dan juga logam, yang kita namakan displacement reaction. Jadi mungkin saya akan cover sedikit sajalah untuk displacement reaction dengan masa yang ada selama 1 jam. Dia agak singkatlah untuk kita meneroka dengan lebih luas topik ni. Alright, so apa itu vortex cell? So secara kasar, vortex cell merupakan sel, merupakan satu jenis sel yang menukarkan chemical energy ataupun tenaga kimia kepada tenaga elektrisiti. Ini berbeza dengan electrolytic cell di mana tindak balas yang berlaku adalah di mana perubahan tenaga yang berlaku adalah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Bermula dengan sumber elektrisiti, selepas itu baru berlaku tindak balas kimia. Tetapi dengan vortex cell ia berbeza di mana tindak balas kimia berlaku terlebih dahulu, selepas itu baru berlaku ataupun baru kita akan memperoleh tenaga elektrik. Kemudian akibat daripada tindak balas ni, macam mana sumber tenaga elektrik dihasilkan akibat daripada chemical reaction. Chemical reaction yang berlaku di dalam vortex cell atau simple cell akan berlaku aliran elektron ke dalam melalui daripada sel ke external circuit. Daripada situ akan wujudlah aliran elektrik. Jadi untuk vortex cell berbeza dari electrolytic cell. Kalau kita lihat sebelum ini, untuk electrolytic cell, elektrod yang digunakan boleh terdiri daripada bukan metal seperti karbon atau boleh terdiri daripada dua metal yang sama. Ini berbeza dengan vortex cell di mana untuk membolehkan vortex cell berfungsi, kedua-dua logam perlulah dari logam yang berbeza. Sepatutnya logam mesti yang berbeza dan sepatutnya adalah logam. Ini untuk vortex cell yang kita akan tengok sekarang. Nanti saya rasa pelajar akan jumpa YouTube transfer of electron at distance. Mungkin pada waktu itu kita akan melihat kita akan lihat
tindak balas yang berlaku yang melibatkan kimia, melibatkan elektrod bukan logam ya. Okey, kemudian untuk sel ini juga, vortex sel ini juga ada juga sel yang menggunakan dua elektrod yang berbeza. Ini saya akan tunjukkan contoh sebentar lagi sel yang menggunakan elektrolit yang berbeza. Okey, kalau kita lihat sekarang pada slide, pelajar akan dapat lihat jenis-jenis sel, jenis-jenis sel yang terdapat yang dapat kita lihatlah, yang sel yang menghasilkan arus elektrik. Pertama kita lihat pada rajah paling atas, merupakan vortex cell. Menggunakan vortex cell, kalau kita lihat terdiri daripada dua jenis elektrod, perlu terdiri daripada dua jenis logam dan satu elektrod. Okey, yang di sebelah kanan kalau lihat kita ada dua jenis sel yang kita panggil Daniell cell, di mana Daniell cell ni biasanya menggunakan zinc dan copper sebagai elektrod. Okey, dan terdapat dua jenis elektrolit yang berbeza. Dalam kalau kita lihat kedua-dua sel ini mempunyai sel ini terdapat copper to sulfate solution sebagai elektrolit dan juga zinc sulfate solution. Okey, dan elektrolit yang berbeza ini elektrod akan diletakkan ke dalam elektrolit yang mempunyai larutan garam masing-masing lah. Contohnya macam copper akan dicelup ke dalam larutan copper sulfate dan zinc akan dicelup ke dalam larutan zinc sulfate. Jadi untuk yang sel yang pertama ini, kita gunakan porospot. Porospot ni untuk membolehkan pengaliran movement ataupun untuk membolehkan aliran ion, movement of ion, pergerakan ion, dan pada masa sama untuk mengelakkan dua larutan ni daripada bercampur. Jadi fungsi porospot adalah membenarkan movement of ion lah. Sekiranya ion tidak boleh bergerak maka litar ini tidak lengkap. Jadi tidak bolehlah untuk mengalirkan arus elektrik. Dan sel yang berikutnya, sel yang kedua, di sini dua larutan ataupun dua elektrolit terpisah secara langsung. Kalau kita lihat ada dua bekas yang berbeza dan litar ini disambung dengan menggunakan short bridge. Short bridge, kebiasaannya dalam short bridge kita akan letak larutan garam. Dalam biskit dia letakkan potassium chloride. Fungsinya masih sama. Fungsinya masih sama untuk membolehkan pergerakan ion daripada satu bekas ke dalam bekas yang lain. Sekejap lagi kita akan tengoklah saya tunjuk beberapa animasi untuk kita lihat dengan lebih jelaslah secara visual apa yang sebenarnya berlaku di dalam sel, dalam sel. So sekarang kita akan lihat vortex cell, macam mana vortex cell berfungsi, macam mana vortex cell ni boleh berfungsi dan macam mana tindak balas boleh berlaku. Kalau kita lihat pada gambar rajah ini, kita lihat pada gambar rajah ini, sekiranya saya menggunakan salah satu elektrod adalah magnesium dan elektrod yang berikutnya saya menggunakan copper. Apabila dua elektrod yang berbeza digunakan dan elektrolit saya gunakan magnesium sulfate. So dua logam yang berbeza dicelupkan ke dalam elektrolit. Kemudian tindak balas kimia akan berlakulah disebabkan oleh potential difference yang berbeza antara kedua-dua logam ni. So kalau kita lihat, so magnesium dan copper. So magnesium kalau dalam siri elektrokimia, magnesium berada di atas copper.
Okey, magnesium antara yang teratas lah dan copper berada di bawah. Okey. Jadi, apa yang akan berlaku adalah magnesium akan mengalami proses pengoksidaan dan membebaskan 2 elektron. Membebaskan 2 elektron. So, ke mana elektron itu akan pergi? So, elektron itu akan pergi dialihkan ke dalam litar dan datang kepada sel lagi satulah. Jadi terminal terminal ataupun logam yang di mana berlaku proses pengoksidaan ataupun logam yang mendermakan elektron, logam tersebut merupakan anode dan logam tersebut juga merupakan negatif terminal. Ini untuk vortex cell. So senang nak ingat, logam yang paling reaktif akan mendermakan elektron. Logam yang berada lebih atas ataupun paling atas antara dua logam tersebut, siapa yang berada lebih atas dalam siri elektrokimia, maka logam tersebut akan mendermakan elektron. Apabila dia mendermakan elektron, dia merupakan anode kerana anode di mana proses pengoksidaan berlaku. Dan logam terminal tersebut juga merupakan terminal negatif. Terminal negatif di mana elektron bergerak, elektron akan bergerak daripada negatif kepada positif terminal. Right? So akan datang. Ni saya ubah bukan magnesium sulfate tapi saya gunakan copper sulfate lah. Alright. Jadi di dalam larutan ini kita ada copper to ion. So apa yang akan berlaku? Elektron yang sampai akan diambil oleh copper to ion. Jadi apa yang akan berlaku di sini adalah proses reduction. Jadi produk yang terbentuk di kalau ini adalah anode, pasangan anode adalah cathode. Pasangan anode adalah cathode. Jadi apa yang pelajar akan lihat apabila tindak balan ini terus berlaku adalah size of cathode akan meningkatlah, akan membesar, akan lagi besar, ataupun size of cathode increases disebabkan oleh penghasilan copper ataupun logam copper cuprum pada cathode. Jadi step untuk kita menyelesaikan ataupun menggunakan diagram yang diberi bagi menyelesaikan soalan berkaitan dengan vortex cell, pertama perlu mengenal pasti anode atau negatif terminal. Kemudian kena pasti aliran elektron. Kemudian ketiga, kita kena pasti produk. Produk. Ini hampir serupa dengan proses yang kita laksanakan untuk electrolytic cell. Cuma electrolytic cell kita perlu senaraikan ion dan sebagainya lah. Tapi untuk vortex cell kita perlu kena pasti anode dan cathode lah. Kalau anode sudah kita kena pasti, secara tidak langsung kita akan mengenal pasti cathode. Jadi daripada situ kita dapat selesaikan lah. Dapat selesaikan soalan-soalan yang bakal ditanya lah. Kebiasaannya soalan mungkin akan bertanyakan siapakah negatif terminal, manakah positif terminal, apakah arah aliran arus elektrik, apa yang mungkin diperhatikan, dan pelajar juga mungkin boleh diminta untuk menulis persamaan setengah yang berlaku di anode atau di cathode. Jadi malam ni mungkin kita akan lebih ringkas malam ni kerana topiknya agak kecil. So di sini saya ada satu video. Ada satu video untuk menunjukkan apa yang sebenarnya berlaku. Kalau tadi saya terangkan tentang vortex cell, kita akan lihat contoh bagi tindak balas yang berlaku secara visual. Ini pelajar-pelajar kena ingat ini sekadar visual untuk menunjukkan apa yang berlaku lah. Dalam galvanic cell, dalam Daniell cell.
Okey, di mana dua larutan yang berbeza. Jadi kita akan sama-sama lihat video ini, okey, untuk kita lebih mendalami dengan lebih jelaslah apa yang berlaku. Okey, kita lihat di sini dapat dua elektron yang disebutkan dalam sel zinc. Okay, dalam this case zinc berada lebih atas daripada copper, secara automatik zinc akan menjadi anode. Okey, larutan ataupun elektrolit yang kita gunakan untuk zinc adalah larutan yang menggunakan zinc ion, dan larutan yang kita gunakan ataupun elektrolit yang kita gunakan untuk copper juga mengandungi copper ion. Okay. Apabila kedua-dua logam dicelup ke dalam larutan, jadi kita perlukan salt bridge untuk membuatkan monofilament. Jadi sekiranya berlaku aliran elektrik dan sepatutnya kita akan melihat manifold atau okey. Jadi anode, okey, apa yang berlaku? Zinc elektron elektron akan melalui kita external circuit, okey, dan zinc manakala di cathode elektron yang ataupun untuk semakin lama cathode akan semakin besar size akan semakin jadi kalau kita lihat kalau kita nampak hijau itu adalah aliran ion untuk membolehkan kalau ini lengkap jadi bila terdapat perbezaan kekekatan maka akan berlakulah pergerakan ion. Jadi, ini merupakan ionic equation bagi tindak balas yang berlaku. Jadi kita dapat lihat saya ulang balik. Ini merupakan ionic equation. Ini berlaku di zinc adalah anode dan copper adalah cathode. Jadi kita hapuskan, kita dapat hapuskan elektron dan ini kita akan dapatlah sebagai hasil akhir ataupun ionic equation daripada tindak balas yang berlaku lah. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau nampak tu copper tu terhilang dia punya 2+. Copper 2+ undergo reduction, membentuk copper atom, dan zinc akan undergo oxidation so akan undergo oxidation dan membentuk zinc ion. Itu secara kasar lah apa yang berlaku pada dinier cell. Jadi kita dah lihat dua. Pertama, kita dah lihat Voltaic cell dan juga kita akan sudah lihat dinier cell. Kerana kedua-dua sel menggunakan konsep yang hampir serupa, cuma perbezaannya adalah dengan ketara adalah dengan elektrolit yang digunakan. Tapi konsep asasnya masih samalah. Sama. Alright. Seperti biasa, apabila kita selesai dalam satu bahagian sebelum kita masuk bahagian yang baru, saya nak bagi sini satu soalan ringkas. Nampak macam ringkas, tapi akan menguji pelajar lah apa yang telah saya mulakan daripada tadi tentang Voltaic cell. Di sini saya dah bagi satu Voltaic cell. Determine for the following Voltaic cell. Untuk Voltaic cell berikut tentukan yang manakah negatif terminal dan yang manakah positif terminal. Kemudian tentukan direction of electron flow. Jadi saya tahu mungkin pelajar tidak mempunyai gambar rajah. Jadi untuk membolehkan pelajar menjawab soalan ini, saya beri masa lebih kurang 4 minit untuk melukis. Sebab perlu lukis, sila lukis. Kerana tanpa lukisan agak sukarlah untuk menjawab dengan baik. Kena biasakan diri untuk melukis. Lukis dan boleh jawab
pada gambar rajah yang dilukis. Okey, jadi saya bagi masa 4 minit untuk pelajar jawab. Okey, 4 minit bermula sekarang.
Okey, so saya rasa dah lebih 4 minit lah. Sepatutnya lebih daripada cukup lah untuk pelajar menyelesaikan soalan ni. Okey, seperti biasa, seperti yang saya maklumkan tadi, sebelum kita menyelesaikan soalan berkaitan vortex cell, kita perlu mengenal pasti anode dan cathode terlebih dahulu. Okey. Untuk mengenal pasti anode dan cathode, kita perlu melihat logam yang telah diberikan, sama ada yang mana logam diberikan tersebut berada lebih tinggi lah di dalam siri elektrokimia. Dan di sini kita akan lihat terdapat dua logam, iaitu logam zinc dan logam lead. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam siri elektrokimia, zinc lebih atas daripada lead. Okey. Jadi secara automatik, zinc akan menjadi anode. Okey, dan juga dia merupakan negatif terminal. Lead adalah cathode, akan menjadi positif terminal. Okey. Jadi soalan minta kita kena pasti negatif dan positif terminal. Jadi negatif terminal adalah zinc dan positif terminal adalah cathode. Okey. Jadi direction of electron flow, so elektron mengalir daripada negatif terminal kepada positif terminal through external circuit. Okey, jadi elektron mengalir daripada zinc kepada lead melalui external circuit. Okey, jadi saya harap semua pelajar dapat untuk menyelesaikan soalan ni. Okey, jadi ini secara asas lah tentang tentang electrolytic cell. Jadi kat sini saya juga ada menyediakan perbandingan secara ringkas antara electrolytic cell dan vortex cell. Okey, jadi sangat penting sebab nanti pelajar akan mudah keliru. Okey, pelajar akan mudah keliru antara kedua-dua sel ini. Nanti soalan keluar adalah berkenaan dengan vortex cell, tapi pelajar menjawab dari segi electrolytic cell. Jadi akan jadi berlaku kesilapan lah dari segi produk, dari segi aliran elektron dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat untuk electrolytic cell, okey, perubahan yang tenaga yang berlaku adalah daripada electrical energy kepada chemical energy. Okey, itu perubahan yang berlaku. Okey, kalau untuk electrolytic vortex cell pula, perubahan yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu daripada chemical energy kepada electrical energy. Jadi dia berlawanan lah Okey, berlawanan. Okey, berlawanan dari segi perubahan tenaga. Okey, kemudian antara yang kedua, kalau kita lihat dari segi perbandingan sumber elektrik, electrolytic cell memerlukan sumber elektrik. Elektrolisis tidak boleh berlaku tanpa tenaga elektrik. Jadi electrolytic cell memerlukan sumber tenaga elektrik. Manakala vortex cell adalah sebaliknya. Vortex cell dia menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ini agak perlu jelas perlu jelas. Okey, kemudian type of reaction that take place at the positive and negative terminal. Okey, kalau di dalam electrolytic cell, positive terminal merupakan anode. Untuk electrolytic cell, positive terminal adalah anode. Okey, kerana di situ anion releases electron. Jadi seperti biasa, dia sebenarnya sama di mana berlakunya proses oxidation, itu adalah anode. Dan perkara yang sama berlaku bagi electrolytic cell di mana anion releases electron to form molecule. Jadi ini berlaku proses oxidation. Dia adalah anode. Dan pada negative terminal adalah cathode. Okey, negative terminal adalah cathode di mana cation accept electron. Okey, berlaku proses reduction. Untuk vortex cell, di positive terminal adalah cathode kerana pada positive terminal
di situlah di mana terletaknya di mana positif terminal tu adalah di mana elektron bergerak. Elektron bergerak daripada negatif kepada positif. Jadi di positif terminal terdapat banyak elektron, dan banyak elektron tu akan menarik ket ion, okey, dan ket ion akan menerima elektron tersebut dan membentuk atom. Okey, membentuk atom. Jadi positif terminal adalah katon, dan negatif terminal adalah anode. Kerana di negatif terminal merupakan logam yang lebih reaktif, lebih elektropositif, dan logam tersebut akan mendermakan elektron. Jadi berlaku proses oxidation. Okey, bila berlaku proses oxidation itu adalah anode. Okey, yang ini antara poin yang paling penting untuk tidak ditukar oleh pelajar. Okey, tidak ditukar oleh pelajar. Jadi kalau pelajar tak kenal anode dengan katot, agak sukarlah untuk menentukan di mana apa proses yang berlaku, siapakah terminal dan sebagainya. Jadi akan berlaku kekeliruan dan mungkin akan bertukar. Okey, jawapan mungkin sepatutnya terbaliklah, nak jawab untuk electric cell tapi jawab untuk voltaic cell. Jadi produk yang sepatutnya produk A akan jadi produk B. Jadi akan jadi berbeza. Okey, perbezaan tersebut akan memberikan kesan yang agak signifikan lah. Okey, agak signifikan kepada pelajar sebab dia completely opposite. Kalau kita tengok positif, okey, di electrolytic cell adalah anode. Sebaliknya untuk voltaic cell, positif terminal adalah katot. Jadi proses yang berlaku secara tak langsung memang akan berbeza dah, sebab kalau ikut rule yang saya bagi tahu sebelum ni, anion always goes to anode, cation goes to cathode. Jadi kalau tersilap maka habislah jawapan. Okey, jawapan akan jadi berbeza. Okey, dan ada banyak lagi sebenarnya perbezaan yang mungkin pelajar boleh lihat dari beberapa aspek lain. Okey, ini cuma contoh saja. Okey, boleh dapatkan lebih maklumat daripada buku rujukan dan sebagainya untuk melihat dengan lebih jelas. Okey, dapat melihat dengan lebih jelas perbezaan tersebut. Okey, itu. Jadi kita sudah selesai tentang voltaic cell, okey, voltaic cell dan Daniell cell. Jadi kita nak melihat sekarang tentang electrochemical series. Jadi sebelum kita mula, mungkin kalau sekadar nak menguji kefahaman pelajar, mungkin saya bagi masa 2 minit untuk pelajar tulis. Okey, pelajar tulis electrochemical series. Okey, pada kertas. Okey, nak tengok dapat. So, semalam pun kita sudah gunakan electrochemical series. Jadi saya harap pelajar dah boleh menghafal lah electrochemical series. Okey, jadi 2 minit sila tulis electrochemical series. Bermula dengan sodium dan sekurang-kurangnya berakhir dengan silver. Okey, 2 minit. Okey, so saya harap semua pelajar sudah menulis electrochemical series. Okey, electrochemical series terdiri daripada kalau electrochemical series terdiri daripada ion ion daripada logam, dan ion-ion tersebut disusun berdasarkan logam yang mana mengikut tendensi atom logam tersebut untuk mendermakan elektron. Dan kalau kita mungkin selepas ni kita ataupun ada pelajar telah berjumpa dengan reactivity series, so dia agak sama dengan electrochemical series dari segi susunan logam, dari susunan logam. Okey, so yang paling atas adalah sodium. Okey, dan yang paling bawah adalah sekurang-kurangnya silver. Boleh lagi bawah, ada gold pun boleh masuk dan sebagainya. Tapi kebiasaannya ini adalah yang kita biasa gunakan. Okey, yang paling atas paling reaktif, paling elektropositif, paling mudah mendermakan elektron.
Okey, ini untuk logam Diode easier to donate electron. Jadi kalau kita diberikan dua logam, okey, kita tengok siapa yang berada paling atas dalam siri ini, maka logam tersebut akan lebih mudah mendonorkan elektron, secara langsung dia akan menjadi anode. Okey, dan menjadi determiner lah bagi vortex cell. Okey, the higher the position of metal in electrochemical series, okey, lagi tinggi position seperti yang saya maklumkan tadi, lagi tinggi kedudukan, maka lagi mudahlah sesuatu atom untuk menemukan elektron. Dan yang terakhir, okey, yang terakhir ini juga perlu diambil kira di dalam siri electrochemical series. Ini sebenarnya yang menentukan kedudukan logam-logam ini adalah jarak, okey, antara satu logam dan satu logam. Contohnya mungkin kalau kita ambil jarak antara magnesium dengan zinc adalah lebih dekat berbanding jarak antara magnesium dan lead. Okey, jarak ini akan memberikan kesan kepada voltage ataupun potential difference yang dihasilkan oleh sel tersebut. Ini yang biasanya kita bincangkan dalam siri elektrokimia lah. Okey, kita akan gunakan maklumat, salah satu caranya adalah kita gunakan maklumat potential difference yang terhasil untuk menentukan kedudukan logam di dalam siri elektrokimia. Okey, kita tengok satu contoh di sini. Okey, kita tengok satu contoh di sini. Saya rasa malam ni kita mungkin dapat tamat dengan lebih awal. Okey, kita tengok satu contoh di sini. Contohnya adalah untuk dua siri dua logam yang berada dalam satu sel. Contohnya jika dipasangkan logam magnesium dan logam dan perak dan silver, so kita akan dapat voltage bacaan adalah 4.1. Jadi soalan ni minta kita untuk melengkapkan, sebab kita tadi kita dah tengok, jadi sebenarnya benda-benda apa ni, pasangan logam ni ada datang daripada vortex cell lah. Kita buat vortex cell ataupun kita buat simple cell, kita celupkan dua logam dan kita dapat bacaan dan sebagainya lah. Jadi untuk sesi yang pertama, pertama saya nak pelajar-pelajar salin jadual ini berserta dengan maklumat sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut. Jadi saya bagi masa 3 minit, boleh salin. Tidak perlu mengeja untuk nama logam, sebaliknya cukup ataupun memadai dengan meletakkan formula sahaja. Untuk mencepatkan proses, dan boleh terus sekiranya pelajar-pelajar mahu terus lengkapkan jadual berikut. Jadual berikut. Kecuali dua yang terbawah lah. Just lengkapkan. Untuk yang sesi pertama, lengkapkan negatif terminal terlebih dahulu.
Okey, so mari kita sama-sama lihat jawapan bagi soalan soalan yang mana kita sama-sama lihat jawapan untuk table ini. Alright, yang pertama, okey, bagi magnesium dan silver, okey, siapakah negatif ataupun logam manakah yang menjadi negatif terminal. Jadi kita lihat antara logam magnesium dan silver yang manakah berada paling tinggi dalam siri elektrokimia. Okey. Dan dalam this case sudah tentu adalah magnesium. Okey, negatif terminal adalah magnesium. Okey, magnesium and zinc yang kedua. Okey, magnesium dan zinc yang kedua masih sama magnesium. Okey, zinc dan lead. Okey, zinc dan lead. Betul. Zinc dan silver. Zinc, magnesium dan lead. Magnesium, lead dan silver adalah lead. Okey. So itu secara langsung kita dapat daripada siri elektrokimia lah. Jadi itulah kepentingan untuk menghafal siri elektrokimia kerana dalam peperiksaan siri ini tidak akan diberikan. Okey. Jadi memang kena hafal. Okey, memang kena hafal. Kalau hafal pelajar boleh jawablah, kalau tak hafal memang tak boleh nak jawablah akan jadi sukarlah. Alright, jadi di sini saya ingin tunjukkan bagaimana cara untuk kita mendapatkan jawapan untuk potential difference bagi magnesium dan lead. Okey. Alright. Sekarang kita sudah ada beberapa maklumat yang kita peroleh daripada jadual ini. Sekarang kita nak cuba susun walaupun kita sebenarnya sudah mengetahui kedudukan logam-logam ini dalam siri elektrokimia, tapi kita boleh juga susun secara manual untuk membuktikan adakah betul siri elektrokimia yang kita ada sekarang bertepatan dengan data yang diperoleh daripada eksperimen. Okey, kalau kita tengok magnesium and silver, yang tertinggi adalah magnesium and silver. Jadi magnesium adalah negatif terminal, bermaksud magnesium lebih tinggi daripada silver. Okey, silver berada di bawah. Okey, dan ini memberikan potential difference adalah 4.1 volt. Yang berikutnya yang tertinggi adalah zinc and silver. Okey, zinc and silver. Okey, saya tulis di mana untuk mudah, zinc and silver, zinc di sini. Jadi potential difference-nya adalah 2.3 volt. Yang kedua tertinggi adalah magnesium and zinc 1.8. Okey, jadi kalau kita tengok 2.3 jika ditambah dengan 1.8 kita masih akan dapat 4.1. Jadi ini menerangkanlah jarak ini adalah betul. Okey. Dan yang berikutnya adalah zinc and lead. Zinc and lead 0.6. Okey, 0.6 dan zinc adalah negatif terminal, bermaksud lead berada di bawah zinc. Okey, 0.6. Ini sekadar anggaran je lah sekadar anggaran jarak. Okey, kita nak tengok sekarang antara magnesium dan lead. Okey, jarak mana yang kita nak? Ni jarak ni jarak antara, saya tukar warna sikit. Okey, jarak antara magnesium dan lead. Ini adalah jarak yang kita kendaki lah. Okey, berapakah potential difference untuk magnesium and lead. Jadi cara kita menyelesaikan, kita ambil pertama jaraknya antara lead dan zinc 0.6. Pertama kita ambil jarak antara magnesium dan zinc. Dia adalah pertambahan 2 So magnesium dan zinc
sama dengan 1.8 volt. Dan kita tambah cara antara zinc dan lead 0.6. Jadi jawapannya adalah 2.4 volt. Okey. Benda yang sama kita boleh buat untuk yang berikutnya, lead dan silver. Jadi saya bagi masa untuk pelajar selesaikan untuk lead dan silver 2 minit. Okey, gunakan cara yang sama untuk selesaikan antara lead dan silver. Okey, dapat selesaikan? Okey, kita tengok Okey, sekarang okey, jarak untuk lead dan silver. Okey, jarak untuk lead dan silver adalah ini Okey, magnesium and lead kita dah dapat jarak 2.4. Kemudian magnesium and silver adalah 4.1. Jadi cara paling mudah kita boleh ambil adalah 4.1 tolak 2.4. Okey, 4.1 tolak 2.4 kita akan dapat berapa? 1.7 volt. Okey, 1.7 volt. Beginilah cara kita 1.7 volt. Beginilah cara untuk kita selesaikan pertama kita gunakan untuk chemical series untuk kita susun. Okey, dan kita juga boleh ramalkan, potential difference untuk dua logam yang berbeza dengan menggunakan maklumat yang kita ada lah. Okey, maklumat kita ada. Kita juga boleh ramalkan sebenarnya contoh lain. So kalau dalam electrochemical series kita ada kita juga boleh ramalkan berapakah potential difference untuk magnesium dan iron. Tapi di sini kerana kita tiada maklumat tentang iron, jadi tak bolehlah, kita perlukan satu maklumat untuk kita tahu potential difference bila iron dipasangkan dengan satu logam, berapa potential difference yang dapat. Jadi kita boleh ramal selepas tu lah. Contohnya macam di sini kita ada magnesium dan lead. Jadi kita dah ada satu rujukan. Okey, kita dah ada satu rujukan untuk kita tentukan potential difference bagi logam tersebut. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Malam ni lebih ringkas daripada malam-malam sebelumnya. Okey, jadi saya mohon maaf atas sebarang kekurangan. Dan ini merupakan mungkin malam yang terakhir bagi siri ini. InsyaAllah jika terdapat kelapangan, jika terdapat peluang, saya akan ke udara lagi dengan topik-topik lain. Jadi saya akan fokus lepas ini untuk menjawab soalan lah. So, sekiranya ada soalan, pelajar-pelajar boleh ajukan di ruangan Q&A. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan yang diajukan. Dari itu saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana bersama-sama saya pada malam ni, dan saya mohon maaf kerana saya terpaksa menghabiskan lebih awal pada malam ni. InsyaAllah saya mohon maaf
atas sebarang kekurangan. Sepanjang 3 hari secara berterusan saya melaksanakan kelas SILEC. SILEC ni stand for Chemistry Lecture, Chemistry Lecture online. Okey, terima kasih dan insyaAllah kita juga jumpa lagi.